Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Orang cakap kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. So inilah sahabat-sahabat semua yang bakal dihadapi oleh Wan Saiful Wan Janawibawa ini kerana membuat satu tuduhan berat di dalam Dewan Rakyat, sahabat-sahabat semua. Geng-geng kaki fitnah ini tidak lain tidak bukan dengan membina propaganda, persepsi dan juga menyebarkan berita-berita yang tidak sahih atau boleh dikatakan sebagai kabar angin yang mungkin direka-reka oleh geng-geng yang terdesak ini, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda apakah yang akan berlaku di Dewan Rakyat hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ini dia kegiatan media menyatakan kerajaan mahu gantung Wan Saiful 6 bulan kerana gelar Anwar korup di dalam Dewan Rakyat. Menggunakan saluran yang salah, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini kerajaan berhasrat untuk menggantung anggota Parlimen Bersatu Wan Saiful Wan Janawibawa daripada sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan kerana mendakwah Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyalahgunakan kuasa. Menurut kertas aturan urusan mesyuarat di dalam Dewan Rakyat, hari ini Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi akan mengumumkan usul untuk menggantung Wan Saiful, iaitu daripada Parti PN Tasik Gulugur. Usul itu akan dikemukakan selepas sesi soal jawab lisan tamat pada jam 12.30 hari ini. Jadi Wan Saiful akan membuat kenyataan tersebut Rabu lalu ketika membahaskan titah Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di dalam Dewan Rakyat. Berdasarkan handset Parlimen, Wan Saiful mengulas titah Sultan Ibrahim Sultan Iskandar untuk membentras rasuah sebelum Baginda dilantik sebagai Yang di Pertuan Agong pada Disember lalu. Korup itu maksudnya menyalahgunakan kuasa. Ampun tuanku, orang yang menyalahgunakan kuasa itu akan menghadap tuanku setiap minggu sebelum mesyuarat kabinet. Itu antara kenyataan bangang daripada Wan Saiful Wan Janawibawa itu. Kenyataan itu jelas merujuk kepada Anwar selaku Perdana Menteri yang mengadakan mesyuarat pra-kabinet dengan Yang di Pertuan Agong setiap minggu. Dakwaan itu mencetuskan kekecohan sehingga memaksa Wan Saiful menarik balik kenyataan atas arahan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Wan Saiful berkata dia kesal dengan arahan Speaker tetapi tetap mematuhinya. Dalam usul yang dikemukakan Zahid seperti yang tertera dalam aturan mesyuarat, Wan Saiful juga didakwa telah menggunakan nama Yang di Pertuan Agong untuk mempengaruhi Dewan Rakyat. Kenyataan yang dibuat Yang Berhormat Tasik Gulugur merupakan satu dakwaan yang sangat serius dan menyalahi hak dan keistimewaan sebagai ahli parlimen serta merupakan satu penghinaan kepada Dewan ini. Maka inilah dipersetujui bahawa Yang Berhormat Wan Saiful Wan Janawibawa ahli parlimen Tasik Gulugur hendaklah digantung daripada perkhidmatan Majlis Mesyuarat selama 6 bulan dari tarikh ini diusulkan dan diluluskan menurutnya. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi kita menunggukan saat-saat adakah perkara usul ini akan diluluskan ataupun sebaliknya, dan kita akan lihat juga bagaimana pembangkang akan cuba melawan, memprovokasi jika keputusan itu tidak berpihak kepada mereka. Jadi menarik untuk kita tunggu dan lihat apakah yang akan berlaku. Usul ini akan dibacakan tengah hari ini nanti, sahabat-sahabat semua. Tapi jangan risau sekiranya Anda mungkin terlepas menonton, saya akan berikan update live video kita di dalam channel ini. Jadi terima kasih sahabat semua. Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Untuk perkara kedua sebelum saya akhiri, yaitu kenyataan terkini juga daripada Timbalan Perdana Menteri kedua Fadilah dari Sarawak ini yang menyatakan MA 63 9 tuntutan asas selesai sepenuhnya. Ini antara kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat semua. Dia berkata dan akan ditunaikan. Dalam hal MA 63 ni terlalu banyak janji-janji manis yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin sebelum ini.
Perdana Menteri sebelum ini. Namun, tidak ada satupun yang berjaya mereka laksanakan. Mereka hanya kotakan akan dikaji. Sebenarnya MA63 ini perkara yang tidak perlu untuk dikaji lagi. Apa yang perlu adalah dilaksanakan. Karena semuanya itu sudah terkandung dalam perjanjian 63. Kenapa? Kenapa mereka heret, kenapa ambil masa delay dan sebagainya. Saya percaya itu salah satu cara mungkin untuk mereka mengkontrol, mengawal negeri Borneo ini khususnya Sabah dan Sarawak. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi berkaitan dengan kenyataan daripada timbalan Perdana Menteri 2 ini, katanya sebanyak 9 perkara atas atau tuntutan asas berkenaan perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 telah selesai sepenuhnya setakat ini menurut timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadillah Yusof. Beliau berkata antara perkara yang telah selesai sepenuhnya melibatkan penyerahan semula kuasa pentadbiran ke atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Kerajaan Sabah, pindahan perkara 1 dalam kurungan 2 dan perkara 160 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan serta pemberian kuasa mengenai pelesenan dan penangkapan ikan laut dalam kepada Kerajaan Sabah dan juga Sarawak. Turut selesai sepenuhnya adalah pengiktirafan Jabatan Kejaraya JK dan Jabatan Pengairan dan Saliran GPS Sabah dan Sarawak sebagai jabatan teknik di bawah arahan Perbandaraan 182 dan pindahan Aktah Lembaga Hasil Dalam Negeri LSD 1995 bagi melantik Wakil Kerajaan Sabah dan Sarawak sebagai anggota tetap LSDN. Katanya lagi selain itu ialah menyerahkan kuasa kawal selia bekalan gas di Sabah, pentadbiran Badan Kehakiman di Sabah dan Sarawak, penyediaan garis panduan penyerahan semula tanah dirizapkan bagi maksud persekutuan di Sabah dan Sarawak serta penyerahan kuasa kawal selia elektrik kepada Kerajaan Sabah, katanya dalam jawapan bertulis yang disiarkan dalam laman Sesawang Parlimen semalam. Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memberikan jawapan bertulis itu bagi menjawab soalan Datuk Seri Ronald Keandi daripada Bersatu MP Beluran yang gagal ini ingin tahu status terkini pelaksanaan hak Sabah seperti yang termaktub dalam MA63 termasuk penstrukturan semula Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Tindakan Perjanjian Malaysia 1963. Beliau berkata satu tuntutan asas melibatkan kajian semula pemberian khas bagi Sabah dan Sarawak di bawah perkara 112D RM 300 juta telah selesai sebagian atau interim, manakala 3 tuntutan telah mempunyai keputusan dasar iaitu membabitkan pemberian kuasa mengenai alam sekitar, tenaga diburu di Sabah dan Sarawak serta kuasa mengenai pelantikan Suruhanjaya Kehakiman Badan Perlembagaan Persekutuan. Sementara 14 tuntutan antara isu royalti minyak dan pemberian tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Laut Wilayah, hak negeri ke atas pelantar benua serta pertambahan penjawatan perkhidmatan awam Sabah dan Sarawak di bawah perkara 112 Perlembagaan Persekutuan masih dalam perbincangan. Menurut Fadilah lagi, tempoh masa bagi penyelesaian setiap perkara atau tuntutan asas MA63 tertakluk kepada proses perundangan yang berkaitan karena isu yang dibincangkan melibatkan perundangan yang kompleks dan memerlukan penelitian secara terperinci daripada berbagai aspek. Selain itu katanya tahap kesediaan Kerajaan Sabah dan Sarawak dari sudut operasi, sumber manusia dan kewangan yang merupakan aspek yang perlu diambil kira sebelum satu perkara atau tuntutan asas dapat diselesaikan. Perkara atau tuntutan asas MA63 yang belum diselesaikan akan dipantau dan disusuli oleh bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak, Jabatan Perdana Menteri selaku Sekretariat kepada Majlis Tindakan Perjanjian Malaysia dan Jawatan Kuasa Teknikal di bawah MTPA 63 dan BHESS berperanan memantau pelaksanaan dan menyelaras tindakan berhubung satu isu atau keputusan sama ada di peringkat kementerian, agensi persekutuan maupun di peringkat agensi kerajaan Sabah dan Sarawak, katanya. Jadi mengenai penstrukturan semula, Fadilah berkata ia akan dilaksanakan selaras dengan rombakan kabinet pada 12 Disember 2023 dan hanya akan melibatkan perubahan keahlian di peringkat persekutuan. Beliau berkata cadangan penstrukturan semula jawatan kuasa teknikal di bawah MTPA 63 tidak akan memberi kesan terhadap perbincangan sedia ada, termasuk di peringkat kementerian dan agensi bagi memastikan perkara dan tuntutan asas MA 63 yang masih belum dilaksanakan dapat dimuktamadkan mengikut pelan dan garis masa yang telah direncanakan.
Terbaik sahabat-sahabat semua, inilah ya, walk the talk maksudnya. Bukan hanya memberikan janji tapi melaksanakannya. Tapi apapun, yang paling hangat ketika ini sahabat semua adalah tuduhan berat Wan Saiful Wan Janawibawa yang mengaitkan yang di Pertuan Agung turut juga membuat tuduhan berat kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa pandangan Anda? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun keangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.